A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. Okey, ini sesi tadabbur Al-Quran kan. Kita sambung buku ni. Tadi kita berhenti setakat mana? Muka surat? Dua belas kan? 12 ya? Okey, tajuk yang last ialah halangan yang menghalang orang-orang Islam daripada mentadabbur Al-Quran. Apa dia? Apa dia antara halangan yang disebut? Apa dia? Ramai tak nak tadabbur Al-Quran. Kalau baca okey, kalau hafal okey, kalau khatam okey. Tapi kalau tadabbur nak faham ni kurang, tak ramai. Apa halangannya? Apa penyebabnya? Dia fikir susah. Sebab apa dia fikir susah? Sebab dia kata Quran ni bahasa Arab, dia pula tak tahu bahasa Arab. Dan Quran ni bahasa dia tinggi, dia pula bukan ustaz. Jadi fahaman tu betul ke salah? Salah. Sebab ramai tak yang bukan bangsa Arab di zaman Nabi tapi boleh faham Al-Quran? Kan? Contohnya siapa? Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi kan? Dan juga dalil di sini Allah sebut dalam muka surat 12 kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal. Dan Allah tak sebut sekali. Dalam surah Al-Qamar Allah sebut 4 kali. Allah telah mengulangi ayat di atas sebanyak 4 kali, iaitu ayat 17, 22, 32 dan Allah sebut tak di sini dalam ayat ni, kami permudahkan Al-Quran untuk bangsa Arab sahaja. Ada sebut? Tak ada. Kami permudahkan Al-Quran untuk golongan ulama sahaja. Ada sebut? Tak ada. Bila tak ada sebut, maksudnya Allah permudahkan untuk semua. Dan bila Allah ulang sampai 4 kali, menunjukkan apa? Benda tu penting dan benda tu memang betul-betul mudah. Macam Ustaz kata, nak pergi masuk universiti mudah. Nak masuk universiti mudah. Nak masuk universiti mudah. Nak masuk universiti mudah. Ustaz ulang 4 kali, menunjukkan apa? Sangat-sangat mudah. Boleh faham? Okey. Ibnu Hubairah juga radhiyallahu anhu berkata di antara tipu daya syaitan ialah menjauhkan hamba-hamba Allah daripada Al-Quran, kerana ia cukup sedar bahawa hidayah Allah itu akan datang di saat manusia mentadabbur. Jadi manusia akan berubah cara berfikir, akhlaknya setelah dia faham Al-Quran. Dan Ustaz sebut tadi, antara yang paling ditakuti oleh orang kafir daripada orang Islam, apa dia? Orang Islam baca Quran ke orang Islam faham dan beramal? Apa dalil? Apa dalil? Ustaz sebut tadi, dalilnya apa? Surah Fussilat ayat? Salah. Tahu sebab apa salah? Sebab Ustaz bagi tahu salah. Surah Fussilat ayat 26. Tak cek lah tu.
Surah Fussilat ayat 26. Siapa boleh baca ayat tadi? Siapa boleh baca? Surah Fussilat, siapa yang dah hafal? Kuat sikit. Jadi kalau kita nak beritahu yang paling orang kafir tak suka, bukan orang Islam kuat ekonomi, bukan orang Islam buat bangunan pencakar langit, tapi yang paling orang kafir tak suka orang Islam faham Al-Quran, kan? Jadi orang tanya, betul ke ni? Kita kata betul lah. Orang tanya apa dalil? Boleh jawab tak? Surah? Ayat? Cuba baca ayat. Wa qala allazina kafaru la tasma'u ya hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Boleh terjemah ni? Di hujung tu la'allakum taghlibun. Kata orang kafir, jangan kamu dengar Al-Quran sampai kamu faham. Jangan. Dan kalau ada orang nak dengar juga daripada Muhammad, walghaw. Apa makna walghaw? Buat bising. Dulu cara orang kafir buat bising ialah dia menjerit, dia bertepik, dia bersorak, supaya orang tak boleh fokus apa yang Nabi baca. Tapi sekarang orang kafir buat tak macam tu? Tak. Orang kafir buat tapi caranya berbeza. Cara orang kafir nak jauhkan orang Islam daripada faham Al-Quran, walghaw juga, tapi bukan cara menjerit, bukan cara buat bising, sorak, bukan. Tapi caranya apa? Telefon. Ini cara orang kafir nak menjauhkan orang Islam daripada memahami Al-Quran. Betul tak? Berapa ramai yang sibuk dengan telefon sampai tak ada masa nak tadabbur Al-Quran. Betul kan? 20 tahun satu ayat pun tak tadabbur. Tapi dalam masa 20 tahun macam-macam kata-kata manusia dia faham. Kata Tuhan saja yang tak faham. Betul? Jadi jaga-jaga tipu daya syaitan dan tipu daya orang kafir. Okey. Kemudian kata Ibn Qayyim bawah muka surat 12 radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengatakan bahawa Al-Quran mengandungi tafsiran yang tidak boleh difahami, sebaliknya kita hanya membaca lafaz-lafaznya sebagai bentuk ta'budiyah. Sebagai bentuk ta'budiyah ni sebagai bentuk beribadat semata-mata, maka sesungguhnya dalam hatinya terdapat apa maksud ni? Kata Ibn Qayyim, siapa yang mengatakan Al-Quran susah difahami, dia hanya setakat baca lafaz-lafaz saja, maka kata Ibn Qayyim, orang yang berfahaman macam ni hatinya telah rosak. Kalau kita baca sudahlah, yang faham Al-Quran bagi ustaz je, bagi ulama je, bagi orang Arab, orang ni hati dia telah rosak. Dan orang ni telah ditipu oleh syaitan. Boleh adik? Ni tambah-tambah yang hafal Quran. Kalau dah hafal, faham lagi. Ya Allah, cantiknya. Orang tanya ayat Quran terus boleh sebut. Kemudian orang tanya terjemahan, terlancar je. Lagi cantik. Ustaz tak hafal Quran. Ustaz tak hafal Quran. Hanya hafal beberapa surah sahaja. Jadi kalau ustaz hafal 30 juzuk dan faham pula 30 juzuk, lagi cantik, lagi hebat. Okey. Muka surat 13. Sebahagian besar kandungan Al-Quran sangat jelas dan zahir maksudnya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Ibn Abbas? Anak saudara Nabi. Anak saudara Nabi ke sepupu Nabi? Sepupu ke anak saudara? Sepupu, betul. Bapa Ibn Abbas nama apa? Abdullah. Bapa Nabi? Macam mana nama sama? Nabi bin Nabi Muhammad bin Abdullah. Ibn Abbas bin apa pula? Bin Abdullah bin Abbas lah. Ibn Abbas anak Abbas. Adik, nama dia Abdullah, bukan nama bapa dia Abdullah. Boleh faham? Kemudian Abbas dengan bapa Nabi apa hubungan?
Abbas bin Abdul Muttalib. Bapa Nabi pula Abdullah bin Abdul. Jadi bapa Nabi dengan bapa Ibnu Abbas adalah adik-beradik. Jadi Nabi dengan Ibnu Abbas sepupu. Okey. Dan Ibnu Abbas ni dipanggil terjemahanul Quran, penterjemah Al-Quran. Antara sebabnya, adik tahu tak, Abdullah bin Abbas ni dia sempat bersama Nabi tak lama. Sebab masa berhijrah, Nabi berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Abbas ni kecil lagi. Umur dia 5-6 tahun je. Ketika Nabi wafat, umurnya lebih kurang 13 ataupun 14 tahun. Jadi dia tak lama bersama Nabi. Tapi bila terjemah Al-Quran, dia paling hebat. Kan? Antara sebabnya ialah doa Nabi. Nabi pernah berdoa kepada Abdullah bin Abbas ketika dia baru lahir. Ingat tak? Apa doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas masa dia baby lagi? Allahumma fiqhu mudah wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berilah kefahaman yang mendalam kepadanya dalam agama. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarnya ilmu at-ta'wil. Apa makna ta'wil? Tafsir. Sebab itulah antara sebab juga berkat doa Nabi, Abdullah bin Abbas menjadi penterjemah ataupun pentafsir Al-Quran yang terhebat di kalangan para sahabat. Boleh? Jadi Ustaz doakan semua pelajar ni menjadi bukan macam Abdullah bin Abbas lah, tapi ada ciri-ciri Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihkum fid din wa 'allimkum at-ta'wil. Cakaplah amin. Kau tak faham doa? Ustaz doa semoga Allah beri kefahaman kepada kamu semua dalam agama, dan Allah mengajar kamu semua ilmu tafsir ataupun tadabbur Al-Quran. Okey, kata Ibnu Abbas, tafsir Al-Quran mengandungi 4 jenis. Pertama, ayat-ayat yang boleh difahami oleh orang Arab. Orang Melayu tak boleh nak faham. Kalau nak faham, kena tanya orang Arab. Sebab mereka pakar dalam bahasa Arab dan Quran pun dalam bahasa mereka. Yang kedua, ayat yang boleh difahami oleh semua jenis manusia. Kalau kita, contohlah, kita baca Qul huwallahu ahad. Kalau baca terjemahan, boleh faham tak? Maksudnya, katalah Allah itu ayat yang semua bangsa, semua jenis manusia boleh faham bila diterjemah. Jenis yang ketiga, ayat-ayat yang boleh difahami oleh para maknanya kadang-kadang orang Arab biasa pun tak boleh faham. Orang Arab ataupun ulama, kita tak boleh faham, kena rujuk kepada para ulama, barulah kita boleh faham. Macam ni, apa ni contoh? Min syarril waswasil khannas. Surah apa tu? An-Nas. Apa makna min? Daripada syarri, waswas, bisikan. Khannas, timbul tenggelam. Okey. Apa makna timbul tenggelam? Dia lebih kurang adik ni tahu tafsir, tapi tadabbur belum. Apa maksud timbul tenggelam? Siapa yang timbul ni? Siapa yang tenggelam? Oh, adik Adam. Apa makna timbul tenggelam? Siapa tahu? Ustaz bagi hadiah RM10. Tengok timbul tenggelam tahu, tapi maksud timbul tenggelam tak tahu. Siapa yang timbul, siapa tenggelam pun tak tahu. Tak tahu? Subhanallah. Bisikan ni ialah bisikan siapa? Syaitan. Jadi syaitan ada tak sifat timbul tenggelam? Ada.
Ada. Macam mana? Macam mana jumpa dia syaitan? Macam mana ni? Subhanallah. Timbul tenggelam ialah bila kita berzikir pada Allah, syaitan tenggelam ke lari? Lebih kurang samalah. Bila kita berzikir pada Allah, dia lari ataupun dia tenggelam. Dia menjauhkan diri pada kita. Bila kita lupa, kita lalai, kita main game, syaitan timbul kat mana? Kat telinga. Telinga apa pula? Allah kata allazi yuwaswisu fi sudurina, yang membisikkan di hati ke telinga. Kalau telinga senang je kita tampar je kan. Tapi yang susah dia bisik dalam hati. Main game sikit lagi kan. Pernah dengar bisikan tu? Pernah? Tak pernah? Masa cuti sekolah tu, dengar azan, dia kata sikit lagi nak habis. Biasa dengar? Biasa ke tak? Oh biasa. Dengar betul-betul suara. Okey. Sebahagian besar kandungan Al-Quran termasuk dalam jenis. Jadi Ibn Abbas kata Quran ni ada 4 jenis. Ada yang orang Arab saja boleh faham. Kalau kita nak faham, kena rujuk orang Arab. Ada yang ulama saja faham. Ada yang difahami oleh semua orang. Dan yang keempat, ayat-ayat yang hanya boleh diketahui oleh Allah sahaja. Tapi kebanyakan ayat Quran 30 juzuk, 6,000 ayat lebih tu, kebanyakan bahagian mana? Yang nombor 1 dan nombor 2. Jadi tak susah pun. Okey, sebahagian besar Al-Quran, kandungan Al-Quran termasuk dalam jenis pertama dan kedua. Menutup fikiran dan keinginan untuk mentadabbur Al-Quran dengan alasan tidak mengetahui tafsirannya ataupun sukar memahaminya hanyalah merupakan tipu daya syaitan yang bertujuan menjauhkan manusia daripada hidayah Allah. Ramai tak yang kena tipu kat syaitan? Ramai kan? Bila dia baca Quran, dia baca je, tak nak faham maksud dia, tak nak tadabbur. Sebenarnya dia telah tertipu. Ramai tak macam tu? Ramai. Jadi bila orang yang baca tu tak teringin nak faham, tak teringin nak mengambil pengajaran daripada Al-Quran, sebenarnya dia telah ditipu oleh syaitan. Okey, apabila anda tidak memahami makna sesuatu ayat, bila kita tak macam takdirkan Al-Khannas, kita tahu tenggalan timbul tapi maksud kita tak tahu, apa patut kita buat? Apa wajib kita buat? Cari makna di mana? Kalau tengok daripada Al-Quran terjemah pun mungkin tak faham. Tengok, dia kata apa? Apabila anda tidak memahami makna sesuatu ayat, maka segeralah mencari maknanya, bukan menutup fikiran anda kemudian dia buku ni ada gangguan bunga sampai tulisan kurang jelas. Kemudian membacanya tanpa tadabbur dan jauh sekali daripada meninggalkan terus Al-Quran. Jangan tinggal. Bila tak faham, tanya siapa? Orang yang lebih berilmu. Okey. Kemudian muka surat 14. Tanda cinta Allah adalah mencintai. Semua cinta tak pada Allah? Cinta tak? Tapi tanda cinta pada Allah ialah kita cinta pada Al-Quran. Tanda cinta pada Al-Quran pula apa dia? Tanda cinta pada Al-Quran. Cinta? Tak. Ini Al-Quran. Yang cinta Nabi lain. Kemudian tanda kita cinta pada Al-Quran, apa patut kita buat? Selalu baca dan tadabbur. Kalau orang beli Quran mahal-mahal kan, beli kat Mekah, harga pula beratus-ratus. Lepas tu bila balik rumah dia letak dalam almari, simpan je. Cinta tak pada Al-Quran? Dia buat tu bukan kerana cinta ke?
Dia letak pula tempat tinggi, sampai nak ambil pun kena naik tangga. Adakah itu cinta? Bukan. Lepas tu bila dia baca, dia tak faham. Kemudian bila Quran terjatuh, dia ambil, dia cium, dia junjung. Lepas tu dia simpan balik. Tapi tak faham. Cinta tak pada Al-Quran? Tak. Biasa buat macam tu. Cium Al-Quran. Biasa. Kenapa cium? Oh, terjatuh. Oh, bila terjatuh kena cium. Siapa cakap? Ha? Apa dia? Hormat. Hormat Al-Quran cium walaupun tak faham. Quran kata, siapa suruh cium aku? Aku suruh kamu faham. Okey. Tanda cinta manusia kepada Allah adalah mencintai Al-Quran. Dan antara tanda mencintai Al-Quran, pertama, senang dan seronok ketika bersama Al-Quran. Ini benda yang susah kan? Sebab kita tak nampak kelebihan. Adik-adik sebab duduk di pusat tahfiz, sebab tu adik kena baca Al-Quran setiap hari, betul tak? Jadi baca Al-Quran setiap hari di mak tahfiz belum tentu suka dan seronok. Betul kan? Buktinya bila balik cuti di rumah, baca tak setiap hari macam baca di pusat tahfiz? Tak kan? Tak kan? Pasal apa? Bak apa? Bak apa? Ha? Kenapa? Apa dia? Tak hadir rasa seronok. Habis pusat tahfiz kenapa baca setiap hari? Sebab ikut jadual. Oh, baca bukan kerana Allah lah, kerana jadual. Kalau betul baca kerana Allah, tak ada jadual pun baca tak? Kalau betul kerana Allah, di rumah baca tak? Itu kerana Allah. Boleh faham adik? Kena betulkan niat. Kena betulkan niat. Sebab tu Ustaz dengar banyak cerita pelajar-pelajar tahfiz ni bila balik rumah cuti, dia tak baca Quran. Sebab jadual tak ada, ustaz pun tak ada. Rugi tak? Itu sebenarnya, itulah tanda tidak cinta. Tapi kita bila balik rumah, pegang tak telefon? Ada jadual tak? Ada jadual. Kenapa tak ada jadual boleh pegang? Ha? Apa dia? Apa tu? Dah lah jadual tak ada, mak tak bagi, pegang juga telefon. Itu tanda apa tu? Itulah tanda cinta. Tapi bukan cinta pada Quran, cinta pada telefon. Betul? Jadi adik-adik sebenarnya ni semua ada handphone kan? Betul? Betul kan? Mana lebih cinta, pada handphone ke Al-Quran? Cakap benar. Adik, cakap benar. Adik tak cakap benar pun Allah dah tahu. Betul tak? Kena betulkan niat. Masuk akal tak? Kita cinta telefon yang melalaikan kita dan tinggal Al-Quran yang memandu kita ke surga. Masuk akal tak? Tak masuk akal. Tak masuk akal. Ya Allah, berapa ramai rugi yang hafal Quran kerana jadual, yang hafal Quran kerana berada di pusat tahfiz, yang hafal Quran kerana guru. Balik rumah habis. Rugi tak hidup? Rugi. Okey ke? Okey dek. Apa yang okey? Jadi tukar cinta. Tukar cinta anda. Sebelum ini cinta pada dunia, cinta pada telefon, tukarlah cinta pada Al-Quran. Okey. Yang kedua, yang pertama tadi senang dan seronok, dapat Quran tu seronok aja. Betul kan? Masa cuti tu tak sabar je nak pergi mak tahfiz. Ustaz, bila buka ni? Bila buka? Boleh tak buka awal sikit? Tu tanda seronok kan? Ni dah. Ya Allah, dah buka. Patut. Itu tanda tak seronok. Okey, yang kedua, duduk untuk mentadabbur Al-Quran pada masa yang lama tanpa rasa. Adik mana lebih cepat jemu? Baca Quran ke buka telefon? Mana yang lebih cepat jemu?
Apa dia ustaz ni suka tanya? Pernah tak? Bila buka telefon asyik, ya Allah boringnya aku. Ada? Tak ada kan? Cakaplah betul. Tak ada kan? Walaupun 3 jam ni, 3 jam, boring tak? Tapi kalau pegang Quran, setengah jam, boring tak? Allah tahu apa dalam hati. Benda ni bukan mudah. Sebab itulah bila kita didik, kita puncanya ialah kita dididik daripada kecil di sekolah rendah, bahkan di tadika lagi. Di rumah, cintakan dunia. Kita tak dididik daripada kecil lagi, cintakan Allah, cintakan Al-Quran. Jadi bila dunia masuk dalam hati kita, Quran susah nak masuk. Dia Quran ni adalah nur, cahaya. Bila hati kita gelap, cahaya tak boleh masuk tempat yang gelap ataupun tempat yang maksiat. Jadi kalau nak lahirkan cinta pada Allah, cinta pada Al-Quran, kena bersihkan hati. Boleh faham? Sebab itulah Nabi dan para sahabat cinta pada Al-Quran. Di mana-mana mereka boleh baca Al-Quran. Bukan di pusat tahfiz je, bukan di masjid, di mana-mana. Dan Nabi suka mendengar orang membaca Al-Quran. Kita tak suka kan dengar orang baca Quran? Suka tak? Suka? Siapa? Syekh mana? Siapa? Syekh? Siapa ni yang adik suka? Masyari. Okey. Suka Syekh Masyari baca sebab faham ke sebab suara dia sedap? Ya Allah. Dia sepatut dia suka pada Al-Quran. Yang paling asasnya ialah sebab dia kata-kata Allah. Sebab dia syifa, rahmat. Bukan sebab suara sedap. Suara sedap tu bonus. Jadi kalau ustaz baca memang tak sukalah. Kecil hati ustaz. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, rindu pada Al-Quran apabila tidak membaca ataupun mendengarnya. Rindu. Kalau satu hari tak baca, ya Allah, ruginya, jauhnya aku daripada Quran. Jadi gelisah hidup dia. Cari cepat-cepat Al-Quran nak baca. Itu tanda cinta. Tapi kalau cuti seminggu, tutup pula tak baca, tak rindu-rindu pun. Kan? Itu tanda apa? Tak cinta. Boleh faham? Adik duduk kat sini kan? Duduk kat sini. Sekarang rindu pada Al-Quran ke? Rindu pada telefon? Betul? Betul? Rindu nak dapat telefon kan? Betul? Mengaku je lah. Okey. Jadi bila kita tak baca Quran dan tak rindu, itu kita kena cek hati kita. Hati kita ada masalah. Mana mungkin kita tak rindu nak bercakap dengan Allah. Mana mungkin kita tak rindu nak faham apa yang Allah cakap. Mana mungkin dia pencipta kita, dia pemberi rezeki kita. Macam kita dengan kekasih. Kalau bercinta dengan seseorang, rindu tak nak bercakap dengan dia? Rindu ke tak? Wah, ada pengalamannya. Ada pengalaman tak? Tak ada? Tak apalah, buat contoh. Kalau kita bercinta dengan seseorang, rindu tak kalau satu hari tak bercakap dengan dia? Rindu tak nak bercakap? Rindu kan? Dia tu Tuhan ke orang? Apa yang dia boleh bagi pada kita? Dia bagi apa? Dia bagi duit 1,000 sebulan? Tak. Dia bagi apa? Telefon? Tak, mak kita yang bagi. Dia bagi apa lagi? Bunga sekuntum. Bunga pula bunga plastik. Tapi kita rindu nak bercakap dengan dia. Tuhan cipta kita, Tuhan bagi rezeki, Tuhan bagi kita sihat. Tapi kenapa tak rindu nak bercakap dengan Allah?
Makna hati kita ada masalah. Okey. Yang keempat, 4.4, berusaha bersungguh-sungguh untuk menghayati isi kandungan Al-Quran. Ini tanda cinta ni. Kalau baca je tak nak tahu pun makna, ataupun tahu sambil lewat, tak bersungguh-sungguh, dia tak cinta pada Al-Quran. Kita kalau dapat surat kekasih kan, dapat surat kekasih, lepas tu tak faham, kita ambil simpan ke pergi tanya orang, apa maksudnya? Tanya orang kan? Adik tanya orang, berapa kali dah dapat surat kekasih? Oh, tak pernah dapat. Kenapa kita tanya orang? Dia orang biasa je. Sebab kita cinta pada dia. Jadi kita nak faham, apa awak cakap ni? Saya nak faham. Boleh faham tak? Kadang-kadang ada satu perkataan hilang. Ya Allah, saya tak faham. Satu perkataan je. Kita telefon dia balik. Awak cakap apa ni? Ya Allah. Tapi kita cakap, baca ayat Allah, berpuluh-puluh, beratus ayat, tak faham, jalan je. Sebenarnya itu tanda kita tak cinta pada Allah. Boleh? Okey, berusaha bersungguh-sungguh untuk menghayati isi kandungan Al-Quran dengan cara membaca terjemahannya, mempelajari bahasa Arabnya, dan menghadiri kelas tadabbur. Beruntung tak pelajar kat sini. Semua ada kan? Baca terjemahan macam sebelum solat kan? Kemudian belajar bahasa Arab ada. Belajar kelas tadabbur ada tak? Alhamdulillah. Itu satu nikmat yang sangat besar. Okey, yang kelima, sentiasa segera mentaati perintah-perintah dan larangan-larangan yang terkandung di dalam. Ini tanda cinta pada Allah. Ada satu ayat yang turun. Ayat ni, bagaimana sahabat tadabbur Al-Quran. Bukan setakat dia suka nak baca, dia suka mendengar orang baca, dia suka nak faham, tapi lebih pada itu, dia cepat-cepat nak laksanakan apa yang Allah perintah daripada ayat yang dia baca. Contoh, ada dalam surah apa ni? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kan? Surah apa? Ali Imran ayat 7. Ustaz tanya ayat, dia jawab juzuk. Ayat berapa? 83 ke? Okey. Dah hafal kan? Dah hafal kan? Boleh terjemah? Siapa boleh terjemah? Siapa boleh terjemah? Angkat tangan. Ustaz bagi hadiah ni. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apa makna dia? RM10. RM10. Jangan baca terjemahan. Ustaz suruh terjemah, bukan baca terjemahan. RM10. Oh, tak nak? 1, 2, 3, tak ada, simpan. Subhanallah. Okey. Maksud dia Allah kata lan. Apa makna lan? Tidak sekali-kali. Tanalu. Kamu tanalu mencapai. Tanalu mencapai. Albir kebaikan. Dia kalau albir ba baris bawah kebaikan. Kalau albar ba baris atas. Apa makna? Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Darat. Satu lagi ba baris depan. Bar, bir, bur. Al-bur. Apa makna? Tengok bahasa Arab. Huruf sama. Cuma berbeza satu baris je. Satu baris depan, satu baris bawah, satu baris atas. Makna dia berbeza. Kalau bir, kebaikan. Kalau bar, darat. Kalau bur, gandum. Gandum. Al-bur makna dia gandum. Okey. Kamu tidak akan, Allah kata, kamu tidak sama sekali mencapai albir ke hatta. Sehinggalah tunfiqu. Bukan dia, tunfiqu kamu. Kamu menginfakkan. Mimma, min, ma. Min,
Min dari ma, apa yang tuhibbun, yang kamu maknanya nak mencapai kebaikan di sisi Allah, kena bagi apa? Kena bagi yang kita suka. Kalau bagi yang kita tak suka, belum capai kebaikan. Faham? Okey. Ada seorang sahabat, nama dia Abu Talha Al-Ansari. Tengok bagaimana sahabat berlomba nak baca Al-Quran, berlomba nak faham, dan berlomba nak ikut perintah Allah. Bila dengar ayat tu je, besok terus dia jumpa Rasulullah. Siapa nama dia? Abu Talha Al-Ansari. Abu Talha Al-Ansari, orang Ansar ke orang Muhajiri? Mana tahu? Sebab di belakang dia ada Al-Ansari. Dia antara orang kaya di Madinah. Dia banyak kebun. Antara kebun yang paling dia sayang ialah kebun Bayraha, yang dalamnya ada telaga dan airnya sangat enak. Nabi pun suka masuk kebun tu. Jadi bila turun ayat, Allah kata kamu tak akan mencapai kebaikan sehingga kamu infak apa yang kamu bagaimana sahabat ni tadabbur ayat tadi. Pagi besok terus dia jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, semalam, bukan minggu lepas, bukan tahun lepas, semalam turun ayat lan tanalul birra. Dan Allah beritahu kamu tak akan capai kebaikan sehingga kamu bagi yang kamu suka. Dan aku tengok semua kebun-kebun aku adalah banyak-banyak. Yang paling aku suka ialah Bayraha ni, yang ada telaga, airnya enak, dan engkau pun selalu masuk. Aku sayang kebun ni, tapi aku lebih cinta albir, kebaikan di sisi Allah. Jadi sebab aku nak albir di sisi Allah, Allah bagi syarat, kena bagi yang subhanallah. Jadi aku nak sedekah kebun aku ni. Kepada siapa aku nak sedekah? Kata Abu Talha Al-Ansari. Nabi kata, bakhil. Inilah satu perniagaan yang sangat untung. Maka Nabi kata, bagilah kepada kaum kerabat kamu. Ini contoh bagaimana sahabat tadabbur Al-Quran. Berebut nak baca, berebut nak faham, berebut nak subhanallah. Boleh? Kita dengar tak ayat ni? Biasa dengar. Lantana lebirra. Lepas tu bagi apa? Bagi apa? Seorang lagi sahabat, nama dia Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, bila dengar ayat yang sama, dia pun cari. Dia banyak hamba-hamba. Hasil daripada peperangan, dia dapat hamba kan. Hamba perempuan yang paling cantik, yang paling muda, dia pilih. Yang paling cantik, yang paling muda, yang paling cergas, dia pilih. Untuk apa? Untuk dia ke untuk siapa? Kalau dia nak dapat albir di sisi Allah, dia kena bagi kat dia ke bagi kat orang? Dan kalau nak dapat albir, dia kena pilih yang paling. Jadi dia tengok mana hamba yang di bawah dia, yang paling muda, paling cantik, paling dia suka. Yang tu dia pilih, dia merdekakan. Boleh faham? Siapa cakap boleh tadi? Macam orang lah. Orang ada pembantu rumah kan. Ada 3 pembantu rumah. Satu tua, pemalas. Yang kedua pula muda tapi tak cantik, cik tidur je. Yang ketiga muda, cantik, rajin. Kalau kita ada 3 pembantu tu, kita nak bagi pada orang yang mana satu? Yang tua dan pemalas ya. Nak bagi mana? Nak bagi mana dek? Yang tua. Ini contoh tadabbur yang salah. Tadabbur yang salah. Kena bagi yang begitu juga Abdullah bin Umar ni, dia banyak hamba lelaki. Mana dia tengok hamba lelaki tu rajin pergi masjid, yang tu dia sedekah. Ada seorang hamba dia ni, dia tahu dah. Hamba dia tahu majikan dia Abdullah bin Umar
Akan sedekah siapa? Akan merdekakan siapa? Yang rajin. Jadi hamba ni buat-buat rajin. Supaya apa? Abdullah bin Umar merdekakan dia. Dia pergi masjid apa semua. Jadi akhirnya Abdullah bin Umar nak merdekakan dia. Orang begitu pada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, ini hamba ni dia saja-saja buat rajin supaya kamu merdekakannya. Apa jawapan Abdullah bin Umar? Aku buat kerana Allah. Apa saja dia aku tak penting. Faham tak? Nampak? Dia yang paling penting ialah apa yang albir di sisi Allah. Lepas tu dia tanya seorang pembantu dia yang terkenal, nama dia Nafi'. Abdullah bin Umar ada pembantu nama dia Nafi'. Dia tanya Nafi', kamu cuba cari mana unta aku yang paling mahal, yang paling sihat, yang paling muda. Bila Nafi' dapat cari, maka Abdullah bin Umar kata, sedekahkan unta tu. Oh, kita jauh lagi kan? Betul tak? Jauh kan, adik? Jauh kan? Kita kalau ada RM5, RM10, RM50, kita sedekah yang mana? Kuat sikit. 50. Harap apa yang adik cakap sama dengan apa yang adik buat. Sebab apa? Kalau cakap tak buat, apa hukum dia? Ataupun cakap tak serupa bikin, apa hukum dia? Kabura maqtan indallahi an taqulu, sangat besar kemurkaan Allah. Okey? Jadi adik yang cakap 50 tu, okey. Barang siapa yang mempunyai tanda-tanda di atas. Ada berapa tanda? 5. Ingat tanda ni. Seronok. Pertama, seronok dengan Al-Quran. Yang kedua, duduk tadabbur pada masa yang lama. Ini sekarang kita sedang apa ni? Tadabbur. Kalau boleh nak duduk sekejap ke nak duduk lama? Betul ke ni? Yang ketiga, rindu. Kadang-kadang kita musafir kan? Bila musafir tak sempat baca Quran. Betul kan? Kadang-kadang Quran pun tak bawa. Kita pun rindu. Bagi tahu mak, boleh tak balik awal sikit? Sebab terlupa bawa Al-Quran. Itu tanda cinta. Ataupun separuh jalan terlupa Al-Quran. Mak, boleh tak patah balik? Rasa tak sedap lah bila tak ada Al-Quran. Itu tanda cinta. Kan? Lain pula, mak kata bawa Quran. Tak apalah mak, Quran kat pusat tahfiz. Itu tanda apa? Tanda tak cinta. Yang ketiga, yang keempat, berusaha bersungguh-sungguh untuk menghayati dan membaca terjemahan dan belajar bahasa Arab dan mentadabburnya. Dan kemuncaknya, berusaha sungguh-sungguh untuk beramal, melaksanakan perintah Allah dan larangannya. Okey, barang siapa yang mempunyai tanda-tanda di atas, maka sebenarnya dia telah mencintai Al-Quran. Dan inilah perkara penting yang mendorong seseorang untuk mentadabbur Al-Quran. Betul? Kalau kita tak cinta, kita tak ada niat ataupun kesungguhan untuk tadabbur Al-Quran. Orang suka tadabbur ni sebab asasnya dia memang cinta kepada Allah. Bila cinta kepada Allah, dia nak faham apa Allah cakap. Bila dengar ayat Quran, dia ayat tu apa maksud, dia pun buka terjemahan. Itu tanda cinta. Sebaliknya, apabila seseorang tidak memiliki tanda-tanda cinta Al-Quran, maka ia amat sukar untuk mentadabbur Al-Quran. Semua yang baca berkali-kali, khatam berkali-kali, tapi tak teringin pun untuk tadabbur, sebenarnya dia tidak cinta Al-Quran. Ustaz, macam mana dia tak cinta? Dia selalu baca Al-Quran. Tak, itu bukan cinta Al-Quran, itu cinta nak khatam. Cinta nak khatam. Sebab tu kalau boleh dia nak khatam cepat ke nak khatam lambat? Cepat. Itu bukan cinta. Kalau cinta, dia tak ada nak khatam, dia nak baca sampai bila-bila dan sampai faham dan sampai dia beramal. Okey. Jadi tanya diri sendiri,
adakah saya mencintai Al-Quran? Tanya adik-adik sendiri, tanya diri sendiri. Betul tak aku cinta pada Al-Quran? Kalau aku cinta, ada tak tanda-tanda? Kalau tak ada, aku kena buat sesuatu. Dan kalau saya mencintai Al-Quran, adakah tanda-tanda di dalam diri saya? Okey, ramai manusia mendakwa mereka mencintai Al-Quran, sedangkan ia tidak membaca Al-Quran kecuali sekejap je. Lagi teruk dia baca Quran sekali seminggu, kan? Ada tak? Ada tak orang Melayu yang baca Quran hanya sekali seminggu je? Ada tak? Ada. Adakah itu tanda cinta? Kemudian dia baca pula bukan semua surah, satu surah aja. Surah apa? Surah? Adakah itu tanda cinta pada Allah? Kita dapat surat daripada kekasih, 30 surat. Tapi kita nak baca satu surat aja. Itu pun kita nak baca sekali seminggu sahaja. Betul tak kita cinta pada kekasih itu? Kita beritahu, hei awak, surat awak ada 30, saya nak baca satu je. Kekasih ke bekas kekasih? Boleh faham? Boleh faham? Itulah gambaran orang yang hanya baca Quran sekali seminggu je, kemudian baca satu surah je. Sebenarnya dia tak cinta pada Allah, dia hanya cinta pada surah Yasin. Betul? Betul kan? Pakcik, kenapa tak baca surah Baqarah? Allah panjanglah. Ya Allah, surah Baqarah daripada Allah juga, surah Yasin daripada Allah. Sebenarnya kamu cinta daripada Allah? Bukan. Kalau cinta pada Allah, bacalah semua. Bila baca Yasin saja kamu hanya cinta Yasin. Kebetulan suami dia pula nama Okey, kata Abu Ubaid radhiyallahu anhu, janganlah kata Abu Ubaid, janganlah seseorang hamba bertanya kepada dirinya kecuali tentang Al-Quran. Apabila mereka mencintai Al-Quran, berarti mereka mencintai Allah dan apa maksud dia? Makna kata Abu Ubaid, kalau kita nak tanya benda yang besar dan penting tentang diri kita, jangan tanya dah makan ke belum. Jangan tanya makan apa. Jangan tanya duit banyak mana. Tapi tanyalah tentang Al-Quran. Hari ni aku baca banyak mana? Hari ni aku faham ayat Allah banyak mana? Kalau tak baca ataupun baca sikit kemudian tak faham, sebenarnya kita ada masalah besar. Walaupun makan cukup, duit cukup. Boleh faham? Jadi masalah besar kita ialah setakat mana hubungan kita dengan Al-Quran. Kata Ibn Taymiyah radhiyallahu anhu, aku menyesal kerana telah banyak menghabiskan masaku pada perkara selain memahami Al-Quran. Apa kata dia? Tengok ulama menyesal. Sebab apa ulama menyesal? Sebab bazir masa kepada apa? Makna dia tak habiskan untuk tadabbur. Ya Allah, walaupun dia ulama, dia faham Al-Quran, tapi bila ada 1 jam ke habis bukan dengan Al-Quran, dia menyesal. Dia menyesal. Tapi kita ni ulama apa bukan? Ulama pun bukan. Dan bukan 1 jam kita habiskan masa bukan pada Al-Quran. Bukan 1 jam. Kadang-kadang 1 hari tak baca 1 ayat. Kadang-kadang 3 hari tak faham 1 ayat pun. Tapi ada tak menyesal? Ada menyesal. Macam balik cuti baru ni kan? Cuti berapa bulan baru ni? Berapa? 4 bulan. 4 bulan. Oh, okey, dalam tempoh 4 bulan berapa kali khatam Al-Quran? Berapa kali? Sekali. Menyesal ke? Okey. Sekarang baru menyesal kan? Menunjukkan apa? Kita sebenarnya tak ada cinta pada Al-Quran. Kalau ulama 1 jam cakap je, tak ada 1 ayat Quran, tak sempat faham, dia rasa itulah hari yang paling aku menyesal. Okey, kaedah untuk mendapat. Macam mana nak dapat cinta Al-Quran? Soalan. Kan, cinta Al-Quran tanda cinta Allah.
Tapi bagaimana cara untuk mendapat cinta Al-Quran? Okey, salah satunya ialah selalu membaca doa yang agung, yang berikut bagi memohon kepada Allah agar dikurniakan rasa cinta kepada Al-Quran. Ustaz pernah baca kat masjid kan? Kan? Dah hafal dah? Dah hafal dah? Adik dah hafal? Boleh baca? Baca dia. Adik nama apa? Haikal, okey. Allahumma inni a'buduka wa ibnu amatika wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madhin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk Tak ada dalam doa. as'aluka bi ismin walak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi Aw 'allamtahu aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi 'ilmin fi 'ilmin 'indak fi ilmi al-ghaib. في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Masya Allah, barakallahu fiik. Makna dia faham? Tak boleh. Apa saja kita baca doa kena faham. Barulah Allah akan makbulkan. Kita kalau orang minta sesuatu pada kita dalam bahasa yang dia tak faham, kita bagi tak? Bagi tak? Dia minta duit, kita faham tapi dia tak faham. Kita tanya, awak minta apa ni? Saya pun tak tahu. Kita bagi tak? Kita bagi tak kat dia? Tak bagi sebab dia sendiri pun tak tahu apa dia minta. Jadi sama juga bila kita minta pada Allah, kita kena faham apa yang kita minta. Tapi adik faham secara umum kan? Apa dah poin doa ni? Intipati doa ni apa dah? Minta apa? Supaya Allah jadikan Quran Rabi' qalbi. Penyejuk hati. Termasuklah cinta, rindu bila tak baca, bila baca nak faham maksud, bila dah faham nak laksanakan. Itu makna Rabi'. Sekarang Rabi' qalbi. Rabi' hati kita pada sekarang. Mungkin telefon, mungkin makan, mungkin bersembah. Ya Allah, sekarang ya Allah tukarlah Rabi' qalbi ialah Al-Quran. Semua dah hafal ke doa ni? Semua dah hafal? Adik sebelah dah hafal dah? Belum? Adik? Belum? Bila nak hafal? Ustaz dah bagi sebulan dah. Okey, boleh hafal lah? Boleh? Besok Ustaz tanya. Malam ni kita sepatut ada kelas bahasa Arab. Tapi sebab Ustaz kurang sihat, kita tangguh kelas bahasa Arab besok. Dan malam ni sebab tak ada kelas, wajib kena hafal doa ni. Okey. Besok Ustaz tanya, doa ni penting. Kalau Nabi pun baca, kita orang macam kita lagi kena baca. Antara sebab kita tak cinta pada Al-Quran, antara sebabnya apa? Sebab kita tak minta pun pada Allah, kita tak berdoa. Bacalah doa ni supaya Allah jadikan penyejuk hati kita bukan telefon, bukan kawan, bukan makan, tapi Al-Quran. Okey. Kelebihan doa ni. Doa ni pun ada kelebihan lain. Allah akan menghilangkan darinya rasa resah dan sedih serta menggantikannya dengan, maknanya kalau orang tu sedih, orang tu ada masalah, dia baca Quran, dia faham, maka Allah hilangkan kesedihannya, Allah gantikan kesedihannya dengan kegembiraan. Selalulah membaca doa di atas berkali-kali dengan penuh ikhlas dan pengharapan agar Allah mengurniakan rasa cinta kepada Al-Quran. Yang kedua, cara untuk mendapat cinta selepas berdoa. Pastikan setiap kali membaca Al-Quran membaca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Kenapa kena baca? Fa iza qara'tal Quran fasta'iz. Kenapa setiap kali nak baca Quran kena minta berlindung daripada syaitan? Syaitan? Apa syaitan nak kacau? Bila kita nak baca Quran kan, apa syaitan nak kacau? Mari saya ajak buah. Okey, kalau baca sorang-sorang, sains tak ada, tak payah baca auzubillah.
Tidur. Okey, kalau tak tidur, tak payah baca auzubillah. Dengar Ada sebab. Kenapa sebelum baca Quran kena baca auzubillah? Kena minta berlindung dengan Allah daripada syaitan. Kenapa? Apa yang syaitan nak kacau sangat kita ni? Tadi kita dah bincang, dah lupa dah. Syaitan nak kacau, bukan dia tak bagi kita baca, tapi dia tak bagi kita faham Al-Quran. Boleh faham? Kamu nak baca, bacalah. Kamu nak hafal, hafallah. Tapi jangan baca tadabbur. Maka sebab tu baca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Ada orang nak baca Quran bukan main kuat. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Habis satu Quran, satu ayat pun tak faham. Kena tipu tak kat syaitan? Kena tipu. Boleh faham tak? Ustaz, saya dah faham semua, jadi tak payah baca a'udzubillah. Tak, syaitan tipu lagi. Bila dah faham, syaitan tipu supaya kita tidak amalkan apa yang kita faham. Boleh faham? Okey. Yang ketiga, dan membaca bismillah di setiap awal surah. Semoga terhindar daripada syaitan. Jadi setiap awal surah baca bismillah. Tapi setiap kali nak baca Quran, baca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Okey. Kita tahu tak, syaitan ni bila lagi dia kacau orang daripada mendengar dan memahami Al-Quran? Sejak bila lagi? Sejak bila? Sejak bila? Kita tahu tak, syaitan ataupun jin, dia nak kacau, nak rosakkan Al-Quran supaya tak sampai pada manusia sejak masa wahyu turun lagi. Apa Allah sebut dalam surah Al-Jin? Apa jin buat bila wahyu turun? Dia cuba mencuri dengar Al-Quran. Betul kan? Ada kan dalam surah apa? Surah Jin lah. Apa jin cakap? Apa jin cakap? Siapa ingat ayat tu? Wa kunna naq'udu maqa'ida lis-sam'i. Kami dulu duduk di atas untuk mencuri dengar wahyu. Bila dia dengar wahyu tapi tak dapatlah, sebab Allah panah dengan bintang ke tahi bintang? Oh, bintang dia tahi Dia percikan daripada bintang tu. Percikan daripada. Jadi bila dilontar dengan percikan bintang tu, syaitan tak dapat dengar. Tengok jahatnya syaitan, bersungguh-sungguhnya syaitan nak merusakkan Al-Quran sebelum sampai pada manusia. Daripada awal lagi. Tapi sekarang dah tak ada sebab wahyu dah tak turun. Tapi dia tipu dengan cara apa? Orang nak baca silakan, tapi jangan faham. Bila nak start faham je, dia pun tertidur. Tengok satu ayat tak faham, tutup terus. Dia bukan bertanya. Itu semua adalah tipu daya syaitan. Okey. Yang ketiga, cara untuk mendapat cinta Allah ataupun cinta Al-Quran, iaitu memperbanyakkan ilmu dan maklumat tentang kelebihan dan kemuliaan Al-Quran, serta mempelajari sejarah para salafus salih dan bagaimana hubungan para salafus salih dengan Al-Quran. Ini semua akan mendorong dan meningkatkan lagi kecintaan seseorang terhadap Al-Quran. Kadang-kadang sebab kita tak cinta pada Quran, sebab kita tak tahu bagaimana cerita para sahabat salafus salih, hubungan mereka dengan Al-Quran. Quran 24 jam dengan mereka. Pagi, siang baca Quran, bila faham terus beramal. Maka bila kita tahu keadaan orang-orang dahulu dengan Al-Quran, mendorong kita untuk pun bersama Al-Quran ataupun hidup bersama Al-Quran setiap hari. Ada seorang buta kan, pernah dengar tak budak buta di Mesir yang hafal Al-Quran? Umur berapa tahun? 10 kan? 10 tahun. Dia buta mata. Bila orang tanya pada dia, kamu berdoa tak pada Allah supaya Allah kembalikan penglihatan kamu, dapat tengok semula?
Dia jawab apa? Tak. Kenapa dia tak nak mata dia celak? Ha? Tapi dia boleh tak ada mata jangan tengok maksiat? Boleh kan? Takut Allah tarik? Kenapa tarik? Sebab budak ni tahu dia boleh hafal Quran sebab apa? Sebab matanya buta, hatinya celak. Faham? Kalau mata dia celak, mungkin menyebabkan hatinya buta dan tak boleh hafal Al-Quran. Buktinya, ramai yang mata celak tak boleh hafal Quran. Betul? Betul kan? Mana lebih ramai? Yang buta ke yang celak yang hafal Quran? Sebab kalau dah mata celak, tengok tak telefon? Tengok kan? Bila tengok telefon, tengok tak macam-macam? Kan? Tengok kan macam-macam? Tengok tak? Suka pula. Bila tengok macam-macam, hati jadi buta tak? Itu yang jadi malas baca Al-Quran, tak cinta, tak bersemangat. Jadi lebih baik buta mata ke celak mata? Lebih baik buta. Lebih baik celak hati dan celak mata. Okey, tujuan membaca Al-Quran. Tujuan membaca Al-Quran. Masih ada lagi kan? Ha? Kita habis pukul berapa? 6.30. Okey. Ada 20 minit lagi kan? 20 minit kan? Ke 1 jam lagi? Oh, itu tanda cinta tu, ha? Oi, tak kebir kan? Tujuan membaca Al-Quran. Ramai orang membaca Al-Quran hanya untuk mendapat pahala 10 kebaikan bagi satu huruf. Sedangkan tujuan dan maksud yang lebih besar dan penting daripada itu, mereka abaikan. Apa tujuan yang lebih besar dan penting daripada 10 pahala tu? Apa dia? Ha? Quran sebagai hidayat. Quran sebagai panduan. Itu lebih besar tak daripada pahala yang 10 tu? Dapat pahala 10 tapi tak ikut Al-Quran, agak-agak selamat tak? Tak. Yang paling selamat bukan dapat pahala 10, yang paling selamat ikut Al-Quran. Betul kan? Allah sebut tak dalam satu ayat? Faman tabi'a hudaya fala Faman tabi'a hudaya fala. Siapa yang ikut bukan baca. Tabi'ah makna ikut kan? Siapa yang ikut petunjuk aku, fala, tidak ada rasa takut dan mereka tidak. Jadi bahagia tak orang yang ikut ajaran Al-Quran? Tanda bahagia Allah tak kata bila dia ikut Al-Quran dia bahagia. Tak. Allah kata apa? Bila dia ikut Al-Quran dia tidak takut dan tidak sedih. Sebenarnya punca manusia tak bahagia apa dia? Bila punca manusia tak bahagia sebab ada rasa takut dan ada rasa, betul kan? Kalau asyik takut je, bahagia tak? Kenapa takut? Takut hantu, bahagia tak? Kenapa takut? Takut hujan lebat, bahagia tak? Yang kedua, sedih. Kenapa sedih ni? Duit hilang, berapa? RM1. Bahagia tak? Jadi punca manusia tak bahagia sebab ada dua ni. Sama ada takut ataupun sedih. Dan punca ada dua ni apa dia? Takut dan sedih. Puncanya tak ikut Al-Quran. Jadi kalau nak bahagia bukan baca, bukan hafal, tapi ikut dalil. Kuat sikit. Faman tabi'a hudaya fala la khaufun 'alaihim wa lahum. Dan ada satu ayat lagi, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, kan? Betul? Siapa yang ikut petunjuk aku, fala yadhillu, dia pasti tidak akan sesat, wala yashqa, dan dia tidak akan celaka. Boleh? Jadi semua Allah kata ikut, ikut. Beza tak ikut dengan baca?
Beza. Ada orang tak baca Quran, tak sempat baca, tapi dia ikut perintah Allah, dia bahagia, dia ahli syurga. Ada orang baca Quran tapi tak ikut, dia tak bahagia, dia bukan ahli syurga. Pernah dengar satu kisah. Ada seorang sahabat, dia tak pernah solat. Dalam satu peperangan Uhud, dia mengucap 2 kalimah syahadat. Lepas tu Nabi isytihar perang dan Nabi suruh pergi berperang. Dia ikut. Dia tak baca lagi Quran sebab baru je memeluk Islam. Bila dia ikut arahan Nabi pergi berperang dan dia mati syahid, Nabi kata dia ahli syurga. Tak sempat baca Quran, tak sempat hafal Al-Quran, tapi ahli syurga sebab ikut. Boleh faham? Jadi adik-adik yang hafaz, ingat, yang paling utama bukan baca, bukan khatam, bukan hafal, tapi yang paling utama ikut ajaran Al-Quran. Okey. Begitu juga mereka yang menghafal Al-Quran, kebanyakannya hanya sekadar menguatkan hafalannya agar akhirnya dia menjadi seorang yang bergelar hafiz. Betulkan niat, jangan niat. Jangan niat, adik-adik yang hafal Quran, jangan niat. Bila aku habis khatam 30 juzuk, aku nak orang panggil aku hafiz. Jangan. Itu boleh merosakkan semua amalan kita. Sebab niat bukan kerana Allah. Jadi kalau adik hafiz, orang tak panggil hafiz, jangan kecil hati. Budak. Ustaz tahu tak saya baru habis 30 juzuk hafal Quran. Mana tak betul. Jangan nak kepada gelaran. Okey. Tujuan sebenar membaca Al-Quran yang seperti berikut. Muka surat 18. Satu, mendapat pahala. Ya, salah satu tujuan mendapat pahala, tapi itu bukan tujuan yang paling utama. Yang kedua, munajat dan mohon sesuatu hajat. Sebab itulah Nabi bila baca ayat Al-Quran tentang azab, Nabi minta berlindung. Bila baca ayat tentang nikmat, tentang syurga, Nabi mohon supaya menjadi ahli. Jadi berlaku interaksi, berlaku dia panggil muayasyah. Hidup bersama Al-Quran. Apa yang Allah cakap, kalau azab, ya Allah jauhkan aku. Bila nikmat, ya Allah bagilah pada aku. Itu maksud tadabbur Al-Quran. Yang ketiga, menambahkan ilmu. Sebenarnya bila kita semakin baca Quran dan kita tadabbur, kesannya ilmu bertambah. Ada tak doa wa qur rabbi zidni ilma? Surah apa? Apa makna tu? Waqu dan katakanlah Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkan ilma. Subhanallah. Lepas baca Quran, baca doa tu. Makna apa? Dengan Al-Quran akan menambahkan ilmu. Tapi caranya nak dapat ilmu daripada Quran mesti tadabbur. Tanpa tadabbur tak mungkin dapat ilmu. Apatah lagi nak bertambah ilmu. Siapa ingat surah apa ni? Waqul rabbi zidni ilma. Surah? Okey, cuba buka. Adik, semua ada tak? Ayat ke berapa? Okey, surah ayat 114. Semua ada Quran ke? Ke tak ada? Cuba tengok surah Taha ayat 114. Cuba tengok ini menunjukkan bahawa Quran tu bila baca sepatutnya semakin bertambah ilmu. Bukan setakat bertambah hafalan, tapi yang paling penting bertambah. Okey, cuba tengok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fata'ala. Maha tinggi Allah Al-Malik, yang bersifat raja. Al-Haqqu, yang benar. Kemudian wala ta'jal bil Quran. Janganlah engkau ta'jal. Apa dia ta'jal?
Jangan kamu gopoh dengan Al-Quran. Jangan cepat-cepat nak baca. Kan Nabi bila Jibril baca, Nabi cepat-cepat ikut kan? Sebab Nabi takut lupa. Allah kata jangan. Wala ta'jal bil Quran min qabli, sebelum an yuqda ilaika wahyuhu, sebelum Jibril habis baca. Kadang-kadang Jibril tengah baca, Nabi pun dah ikut. Allah kata apa? Jangan. Tunggu Jibril habis baca ayat baru kamu ikut. Okey, lepas tu Allah kata apa? Wa qul rabbi zidni. Apa kaitan? Jangan gopoh baca Quran dan berdoalah pada Allah supaya Allah tambahkan ilmu. Apa kaitan? Apa kaitan? Menunjukkan baca Quran untuk tambah ilmu. Jadi kalau setakat baca tak mungkin tambah ilmu. Kalau setakat apa tak mungkin. Hanya satu cara je baca Quran tambah ilmu, iaitu tadabbur. Alhamdulillah. Mahat Tafiz ni ada tadabbur. Okey. Kemudian apa lagi tujuan baca Al-Quran? Mengamalkan ajarannya. Dan yang kelima, menyembuh penyakit jasmani. Dan jadi kalau nak guna Al-Quran untuk sembuhkan penyakit fizikal, itu last sekali. Yang paling penting, Quran perawat penyakit rohani ataupun penyakit hati. Okey, setiap kali seorang umat Islam membaca Al-Quran, hendaklah menghadirkan niat kelima-lima tersebut. Setiap kali kita adik nak baca Quran ataupun nak hafal, kena ada 5 niat tu untuk dapat pahala. Lagi? Untuk bermunajat, bercakap dengan Allah, nak faham apa yang Allah cakap. Yang ketiga, untuk menambah. Semoga dengan aku baca Quran ni dan aku tadabbur, ilmu bertambah. Sepanjang kita tadabbur hari ni, bertambah tak ilmu? Betul tak daripada pagi tadi? Banyak tak bertambah ilmu? Tapi kalau setakat hafaz saja, bertambah tak ilmu? Tak. Hafaz bagus, tapi tak akan menambahkan ilmu. Kemudian yang keempat, mengamalkan. Niat dalam kepala, aku hafal, aku baca untuk aku beramal. Dan yang lain, yang akhirnya, untuk merawat penyakit hati dan jasmani. Okey, kata Ibn Taymiyah rahimahullah, barang siapa yang tadabbur Al-Quran untuk mendapat ilmu dan petunjuk darinya, maka jalan kebenaran akan menjadi jelas baginya. Maksud apa? Siapa yang baca Quran, niat untuk dapat ilmu, niat untuk mendapat petunjuk. Betul-betul niat, ya Allah, aku baca Quran ni aku nak tahu apa yang halal, apa yang haram, apa yang dosa, apa yang pahala. Allah akan buka pintu hati dan dia dapat hidayah Allah. Tapi kalau baca niat nak khatam, tak dapat ilmu. Boleh faham? Jadi betulkan niat setiap kali membaca dan menghafal Al-Quran. Kata Imam Al-Qurtubi radhiyallahu anhu, apabila seseorang hamba mendengar ayat Allah dan sunnah Nabi SAW dengan niat yang benar, sesuai dengan apa yang disukai oleh Allah, maka Allah akan memberi kefahaman Al-Quran kepadanya dan menjadikan hatinya, subhanallah, semua bergantung kepada apa? Semua bergantung pada niat. Kalau adik niat baca Quran nak khatam, dapat khatam je lah. Kalau niat baca Quran untuk hafal, dapat hafal je lah. Tak lebih daripada itu. Tapi kalau niat nak dapat ilmu, niat nak dapat hidayah Allah, niat nak beramal, kita akan jadi orang yang hebat. Lepas dapat satu ayat amal, lepas satu ayat amal, agak-agak hebat tak kita? Berubah tak kita? Berubah. Okey, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila anda inginkan ilmu, maka bukalah Al-Quran. Ini kerana di dalamnya terkandung ilmu-ilmu umat terdahulu dan umat yang akan datang. Betul tak dalam Al-Quran ada cerita umat-umat dahulu? Ada kan? Contohnya Nabi Lut, kisah Nabi Adam, kisah Fir'aun, kaum Samud kan? Ada tak cerita yang akan datang? Ada kan? Pasal hari kiamat. Kadang-kadang cerita kat dunia yang akan datang pun ada. Masa turun ayat Al-Quran, contoh surah apa ni? Ghulibatir Rum. Rum telah dikalahkan. Kemudian
fi adnal ardi wa hum min ba'dihim sayaghlibun. Makna Allah bagi tahu Rom satu hari akan dikalahkan kembali. Itu cerita akan ke belum? Akan berlaku di dunia ke di akhirat. Jadi kalau kita nak cerita orang-orang dahulu cerita akan datang, sumbernya adalah Al-Quran. Jadi banyak tadabbur Al-Quran dibanding dengan tadabbur telefon. Okey, kata Hasan bin Ali, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, orang-orang sebelum kamu memandang bahawa Al-Quran adalah surat-surat daripada Tuhan mereka, sehingga mereka mentadabburinya di waktu malam dan mencarinya di waktu siang. Apa maksud? Sebab betul adik. Orang dahulu anggap Quran ni surat daripada Tuhan. Bila surat daripada Tuhan, aku kena faham. Bila mereka faham surat tu? Waktu malam. Kenapa mereka pilih malam? Sunyi lagi? Tenang lagi? Tak ada gangguan. Dan kita boleh fokuskan. Berbanding dengan siang kan? Kalau siang ni kita nak faham Al-Quran, kadang-kadang banyak gangguan kan? Kadang-kadang urusan dunia, kadang-kadang kawan kacau. Jadi waktu terbaik nak tadabbur, nak faham Al-Quran, waktu malam. Allah sebut tak kepada Nabi Muhammad bangun malam dan tadabbur Al-Quran di waktu malam? Surah apa? Surah? Kuat sikit. Surah? Isra, bukan? Surah? Ya ayyuhal muzammil. Surah apa? Qumil laila nisfahu aw zid alaihi warattilil qur'ana. Kemudian kenapa tartil tadabbur Al-Quran waktu malam? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu. Apa maknanya? Sesungguhnya pada waktu malam lebih terkesan baca Al-Quran di hati daripada baca di waktu. Innalaka fin nahari sabhan. Sesungguhnya pada siang hari kamu sibuk dengan urusan dunia. Jadi kalau tadabbur Al-Quran di siang hari banyak gangguan, maka waktu terbaik ialah waktu malam. Boleh? Tapi berapa ramai yang baca Quran dan tadabbur di waktu malam? Berapa ramai? Tak ramai kan? Yang banyaknya bila malam tak baca Al-Quran, bila malam tidur. Okey. Kemudian kata Hasan Al-Basri, tidaklah Allah menurunkan sesuatu ayat melainkan Dia sangat menyukai untuk difahami. Jadi bila Allah turun ayat, Allah nak sangat daripada hambanya apa? Baca ke faham? Yang paling Allah nak ialah kita faham Al-Quran. Baca tu Allah nak juga. Sebab tu turun ayat pertama Iqra. Tapi yang lebih Allah suka ialah kita faham. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, cukuplah dengan takut kepada Allah dianggap sebagai ilmu, dan lalai daripada mengerti Allah dianggap satu kebodohan. Faham? Jadi apa ciri-ciri orang yang berilmu? Ustaz ulang. Apa ciri-ciri orang yang berilmu? Tawaduk. Takut pada Allah. Adik ni nama apa? Mizan? Ifzan. Bila Ustaz tanya soalan, jawapan baru je kita belajar. Mana ada Ustaz sebut tawaduk? Allah kata apa ni? Penulis kata apa? Kata Abdullah bin Mas'ud, cukuplah dengan takut pada Allah sebagai tanda ilmu, dan lalai daripada Allah tanda bodoh. Jadi sebenarnya siapa yang bodoh? Siapa yang bodoh? Orang yang lupa pada Allah walaupun dia mengaji sampai universiti,
Tapi kalau dia SPM pun tak lulus, universiti pun tak boleh masuk, tapi dia selalu ingat pada Allah, dia lebih berilmu daripada yang belajar. Sebab yang ilmu yang sebenar bukan sijil, tapi ilmu yang sebenar takut pada Allah. Ada tak dalil pada Quran? Orang yang berilmu ialah orang yang takut pada Allah. Ada baca. Hanyalah Ustaz bagi terjemahan, pelajar bagi ayat. Boleh? Ataupun Ustaz bagi ayat, pelajar terjemah. Ataupun Ustaz bagi dua-dua. Nak yang mana? Ustaz bagi dua-dua. Okey, terjemahan dia. Sesungguhnya hanyalah orang yang takut pada Allah ialah orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi subhanallah. Jadi tanda orang tu berilmu, tengok dia taat tak pada perintah Allah. Kalau taat, berilmulah dia walaupun dia tak masuk universiti. Tapi kalau dia masuk universiti, ada PhD sekalipun, tapi tak taat pada Allah, dia sebenar adalah bodoh. Dia sebenar adalah jahil. Boleh faham? Okey, cukup setakat tu. Cukup. Kita berhenti sampai muka surat apa? 19. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa malam ni hafal doa. Besok Ustaz